Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang salah faham terhadap Islam dalam konsep liberalisme. Saya serahkan kepada Muhammad Irwan. Okay. Saya Muhammad Irwan bin Mak Razali. Pengenalan untuk salah faham terhadap Islam dalam konsep liberalisme. Pertama, salah faham terhadap Islam menimbulkan kecelaruan dan kekeliruan terhadap kefahaman Islam. Terusnya, antara punca ialah ajaran Islam yang tidak tepat dan tersasar daripada ajaran Islam yang sebenar menurut Al-Quran dan Sunnah. Akibat daripada salah faham ini, terwujud propaganda media barat yang menggambarkan Islam sebagai satu bentuk keganasan, ketaksuban dan kemunduran. Oleh itu, kesalahfahaman ini perlu ditangani dengan kadar segera agar masyarakat tidak terus terpengaruh pemikiran negatif terhadap Islam dan juga turut menjauhkan daripada kepercayaan serta kefahaman yang tidak benar. Okay. Salah faham terhadap Islam bermaksud memahami Islam dengan kefahaman bahawa agama sebagai satu kecenderungan peribadi semata-mata dan tidak mengikuti kehendak oleh Allah SWT dan Rasul. Muhammad Kutub dalam kitabnya Salah Faham Terhadap Islam menyatakan bahawa salah faham terhadap Islam juga ialah suatu kefahaman bahawa agama merupakan suatu kenyataan hidup pada masa lampau dan tidak sesuai pada zaman moden kini. Mereka menganggap bahawa agama hanya bertujuan mendidik jiwa dan pengasuh manusia dengan prinsip etika moral yang tertentu. Okay, saya serahkan kepada Amiruddin. Terima kasih. Seterusnya kita akan meneruskan perbincangan pada hari ini dengan golongan Islam liberal. Golongan Islam liberal, mereka menggambarkan prinsip yang mereka anuti, iaitu Islam menekankan kebebasan peribadi dan pembebasan daripada politik yang menindas. Liberal bagi golongan ini mempunyai dua maksud, iaitu pembebasan dan kebebasan. Mereka percaya bahawa Islam ditampal dengan kata sifat, namun hakikatnya Islam ditafsir secara berbeza-beza bagi keinginan pentafsiran mereka. Liberalisme merupakan ideologi dan pemikiran falsafat dan tradisi politik yang didasari dengan pemahaman iaitu kebebasan ialah nilai politik utama. Liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dalam pemerintahan dan agama. Pemikiran Islam liberal telah melibatkan tokoh-tokoh pemikiran Islam terkenal dalam media barat atau tempatan seperti Ahmad Khan, Ahmad Naim, Ahmad Wahid, Fatimah Mernissi dan ramai lagi. Islam liberal semakin kukuh di Indonesia apabila jaringan Islam liberal JIL ditubuhkan pada 8 Mac 2001. Pengaruh Islam liberal tidak sunyi merentasi negara dan mempunyai dasar terbuka seperti Mesir dan beberapa negara Timur Tengah. Terima kasih, ini saja daripada saya. Saya Muhammad Irsyad akan menerangkan mengenai tokoh-tokoh Islam liberal yang terdapat di beberapa negara. Yang pertama, Syed Ahmad Khan. Beliau menolak poligami dan bagi pendapat bahawa beliau yang menjadi dasar bagi sistem perkahwinan dalam Islam ialah monogami, iaitu satu isteri untuk satu suami dan satu suami hanya untuk satu isteri. Seterusnya, tokoh Islam liberal Indonesia iaitu Dr. Musdah Mulia. Beliau juga dikenal sebagai aktivis Islam liberal dan kebebasan beragama daripada kumpulan ICRP, Indonesia Conference and Religions and Peace. Ini berkata, tidak ada perbezaan di antara lesbian dan non-lesbian. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya. Dan yang terakhir, tokoh Islam liberal iaitu Kasim Ahmad. Menurutnya, menolak hadis bukan berarti hadis harus dibakar. Akan tetapi, buku hadis tetap ada dan hanya menjadi sebuah catatan sejarah. Sebagaimana buku sejarah yang lain. Kita boleh membaca buku-buku hadis dengan syarat kita tidak boleh menerima sesuatu yang berkaitan dengan Seterusnya, saya mempersilakan Amir Ashraf untuk membincangkan impak Islam liberal. Terima kasih kepada Muhammad Irwan.
saya akan membincangkan tentang impak Islam liberal. Di antara kesan Islam liberal termasuklah sekularisme, pluralisme agama, hermeneutika dan feminisme. Yang pertama, sekularisme. Berasal dari bahasa Latin seculum yang merujuk kepada dua pengertian iaitu waktu dan ruang atau tempat. Sekularisme juga bermaksud pemisahan antara agama dan urusan dunia. Nilai manusia boleh berubah mengikut keadaan ruang dan tempat. Yang kedua, pluralisme agama. Konsep semua agama adalah sama, iaitu semuanya menuju kepada Tuhan yang satu. Agama Islam dan bukan Islam dianggap setanding dan sama-sama benar. Yang ketiga, hermeneutika. Pentafsiran semula Al-Quran menggunakan kaedah pentafsiran Bible. Teks Al-Quran dikaji dan diubah mengikut selera pentafsir. Yang terakhir, feminisme, iaitu perjuangan menyamakan lelaki dan wanita dalam segala hal. Wanita diberi kuasa menjatuhkan talak. Pembagian harta pusaka sama antara lelaki dan wanita. Poligami adalah tidak sah. Okey, terima kasih Abdul Ashraf. Seterusnya saya mempersilakan Amiruddin untuk Okey, kesimpulannya untuk pembincangan kita pada hari ini, oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab bagi setiap Muslim untuk berhati-hati daripada terjebak dengan pemikiran Islam liberal ini. Lebih-lebih lagi, muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang buat kali ke-74 pada 25 hingga 27 Julai 2006 telah memutuskan pemikiran Islam liberal adalah sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Antaranya berdasarkan aspek-aspek berikut: mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Al-Hadis, kesilapan pada menempatkan peranan akal bukan pada tempatnya, menilai semula konsep hukum-hukum qat'i dan zani yang telah disepakati para ulama. Itu saja daripada kami. Wallahu a'lam bissawab. okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.